ala Ibn Salah. Dia menukilkan bahawa Abdul Rahman bin Mahdi satu zaman dengan Imam Syafi'i, 100 ahli hadis satu zaman Imam Syafi'i, 198 Hijrah dia meninggal, Abdul Rahman bin Mahdi. Dia mengesahkan bahawa hadis sahih hanya ada 4,400 hadis. 198. Kita tengok tempoh masa selepas itu, Imam Ahmad bin Hanbal pun yang menghafal lebih 1,000,000 hadis, yang meninggal 261 Hijrah, pun mengesahkan bahawa hadis yang sahih yang sampai kepada manusia pada zaman itu, yang hanya ada dalam seluruh dunia ini, ada 4,400 hadis. Dan beberapa orang lagi pakar-pakar hadis. Itu menunjukkan dakwaan-dakwaan atau kritikan orientalis ni tak benar. Manusia tempoh kehidupannya dengan Nabi Muhammad daripada kenabian 40 hingga 40 hingga 63 tahun, 23 tahun. Mungkin banyak pertuturannya kan. Dia sentiasa bercakap. Orang hafal tak hafal percakapan dia. Yang penting yang ada kaitan dengan syariat, kaitan dengan sunnah, sepanjang sahabat hafal. Sampai lepas itu ada 4,400 hadis. Kadang-kadang orang terperanjat, dia tak tahu macam mana, apa maksud 4,400 hadis kan? Tapi itulah hakikatnya telah disahkan oleh pakar hadis. Kita tak boleh zaman sekarang, kita tak sampai ke bawahan, kita tak sampai zaman itu. Kalau zaman itu Ahmad bin Hanbal, dia tahu para sahabat meninggal tahun berapa, kat mana dia meninggal, semua dia tahu. Semua dia tahu. Imam Bukhari semua dia tahu dia berapa. Tuan-tuan, kita kalau saya sebut 10, kalau sebut ini sahabat ni meninggal tahun sekian-sekian, kat Malaysia ni 10 orang. Orang dia cakap, wah, Ustaz Nuri memang hebat lah. Padahal saya sebut 10 orang je. Bukan hebat 10 orang tu, budak biasa pun boleh buat. Tapi ini beratus-ratus para sahabat. Sahabat yang ditemui namanya ada 14,000. Lebih kurang 12 hingga 14,000 kan. Tapi sebenarnya para sahabat Nabi 120, lebih 120,000 orang. Semua bertebaran untuk menyampaikan Islam, bertebaran keluar daripada Madinah. Jadi 4,400 hadis, selebih pada yang ada hadis-hadis dalam sekiranya dicampurkan hadis yang berulang, hadis dua kitab ini, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ada 3,000 hadis. Lebih kurang 3,000 hadis yang sahih daripada Nabi. Teks saya tak berulang kan. Kadang-kadang berulang hadis yang sama, ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim. Itu pasal rawahul, diriwayatkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim kan. Hadis tu ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Jadi ada 3,000 hadis kalau dihimpunkan dua kitab ini yang tak berulang. Baki 1,400 hadis lagi, ada lagi kitab-kitab lain, ada dalam Sunan Nasa'i, ada dalam Sunan Tirmizi, ada dalam Sunan Abu Daud, ada dalam Sunan Ibn Majah, ada dalam Sahih Ibn Khuzaimah, ada dalam Muqaddimah Jarud, ada dalam Musnad Ahmad Hanbal kan. Macam mana kita kena kenali, ini pakar-pakar hadis lah akan tentukan. Macam tu. Jadi kita nak menolak ialah golongan anti hadis, kritikan orientalis kan. Sentiasa menimbulkan keraguan-keraguan dan dakwaan-dakwaan mereka macam logik, tapi lah disebabkan mereka tak tahu cara-cara hadis itu diriwayatkan, ditapis, diriwayatkan, disimpan, dijaga dan disampaikan. Siapakah ulama-ulama ini? Macam mana dia boleh tahu semua tarikh ulama kan? Hasan Hashim meninggal 110 Hijrah, Ibn Sirin meninggal 110 Hijrah, Amir Barwatilah sahabat terakhir meninggal pada tahun lebih kurang 100 Hijrah. Semua kadang-kadang ganjil kalau kita tengok. Kalau macam saya setiap tahu, macam Syekh Abdul Qadir Arnaud di Damaskus, dia hafal meninggal. Perawi-perawi hadis ni dia hafal tarikh mati dia. Sampai orang cakap, ini orang tua ni, cakap komputer hadis. Macam itulah ulama zaman dulu. Sebab apa? Silibus dia, mula dia belajar apa Quran, belajar Quran, tahu apa semua, dia belajar ni sikit, itu yang dihadap.
Ada hadis ini, ni periwayat ni mati sekian. Contoh bayang kalau kita sekolah rendah, tak ada belajar lain, belajar tu je. Nama tokoh hadis, meninggal bila. Tiap-tiap hari baca. Mesti kita hafal. Baca kita hafal Quran ni, macam kecil-kecil kan. Kita tak boleh lupa. Macam tu jugalah. Itu sungguh ganjil kena. Takkan ulama hadis yang ada hadis saja. Memang kerja dia ada hadis sepanjang masa. Imam Ahmad bin Hanbal selain pada hadis-hadis sahih dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Imam Ahmad bin Hanbal kata, dan sebagian kitab berkenaan jarh wa ta'dil, ilmu menilai riwayat hadis ini, dia cakap hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Qutaibah bin Sa'id daripada Ibn Lahiyah sahihah. Dia cakap, saya cek habis hadis ni, cek memang semua yang saya melainkan dua yang meragukan saya. Disebabkan saya ni bukan pakar hadis, saya tak wajarlah kata Imam Ahmad bin Hanbal ni tak hebat. Kita ikut dia, taklid dia. Kenapa Imam Ahmad bin Hanbal? Hadis-hadis yang ada dalam Sunan Nasa'i semua sahih, melainkan hadis-hadis yang dinilai dhaif sendiri oleh Imam Nasa'i. Bagi contoh hadis baca Imam Nasa'i sebutkan hadis dengan sanad sekali, teks hadis, selepas ujung dia kata hadza hadithun munkar, ada hadithun contoh munkar atau hadza mursal kan. Itu istilah menunjukkan hadis itu dhaif. Imam Nasa'i sendiri yang dhaifkan hadis. Dalam Sunan Tirmizi pun, kalau Sunan Tirmizi kan hadza hadithun hasanun sahih kan. Itu hadis yang sahih, atau hadza hadithun sahih, ini hadis sahih. Dalam istilah Tirmizi, mungkin Ustaz dah sebutkan ni, istilah hasan dalam kitab Sunan Tirmizi, pendapat yang paling kuat sekali. Dan banyak pakar-pakar hadis zaman moden ini menegaskan dengan bukti-bukti bahawa istilah hasan, hadza hadithun hasan, hadis ni hasan. Kalau Tirmizi cakap hadis ni, maksudnya hadis tu dhaif. Hadis tu mempunyai sikit kelemahan, tetapi sejenis kelemahan yang paling hampir sekali dengan hadis sahih. Sangat hampir dengan hadis sahih. Tetapi dia dalam level atau tahap hadis yang lemah. Dalam kategori yang digolongkan hadis, tapi hadis yang paling hampir kepada hadis sahih. Kalau Tirmizi cakap hasanun gharib, maksudnya hadis tu dhaif. Dhaif. Istilah ni mungkin saya dah sampaikan sebelum ni. Satu lagi, pakar-pakar hadis di kurun kedua dan ketiga hijrah ni ramai tuan-tuan. Selain pada Imam 6 yang sebut tadi, Abu Hatim Ar-Razi meninggal 277 hijrah. Abu Zur'ah 264 hijrah ya. Pakar-pakar yang kita tak pernah dengar, melainkan pengkaji hadis, budak-budak yang berkecimpung dengan hadis memang tahu. Begitu orang awam ni, kita macam saya tanya isteri saya, tak tahu. Sebab dia bukan seperti Abu Daud, Imam Abu Daud kata, ilmu kecacatan hadis ni tidak molek, macam itulah bahasa saya terjemahkan, untuk orang awam ketahui. Sebab takut dia sendiri terkeliru. Dia kena lalui tahap-tahap untuk mengaji hadis ni, kalau tahap dia. Bimbang dia terkeliru, dia jadi macam orang tadi tu kritik kan. Dia tak boleh. Ada ramai tu tuan. Kalau 20 ketiga hijrah, selain Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Sunan Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi, Ibn Ma'in, tu guru kepada Imam Bukhari, tu guru kepada Imam Abu Daud, meninggal 2-3 hijrah. Ali bin Madini saya sebut tadi, meninggal 2-3-4 hijrah. Semua pakar-pakar hadis yang kita tak dengar, orang awam tak dengar. Sebelum tu lagi, pakar-pakar hadis yang bertaraf pengkritik, yang pengkritik hadis yang berbau.
Abdul Rahman bin Mahdi, Syu'bah, Muhammad bin Sa'id. Muhammad Sa'id ni ada dua je, Al-Ansari satu Sufyan Ats-Tsauri juga 156 Hijrah, pun pakar hadis juga. Imam Malik, pengasas mazhab Maliki, meninggal 179 Hijrah, lahir 93 Hijrah, pun pakar hadis. Imam Syafi'i pun termasuk pakar hadis. Itu ramai tuan-tuan. Dan sekiranya seorang pada pakar-pakar hadis ni mengesahkan bahawa hadis ini dhaif, peganglah kata-kata dia, peganglah penilaian ini, kita jangan ragu lagi. Melainkan ada sedikit perselisihan. Imam Syafi'i kata dhaif, imam yang setaraf pakar juga kata sahih. Melainkan itu kalau pendapat saya, hadis tu diamalkan. Sebab apa? Memang kita, hadis tu memang berkecenderungan dhaif sebenarnya. Tetapi pakar-pakar hadis dan fuqaha di zaman silam, zaman kurun 3 kedua Hijrah, akan menggunakan hadis ini, boleh diamalkan. Sebab dia ada seorang mengesahkan, ada seorang kata dhaif, kan? Tetapi kalau seorang cakap sahih, tak ada pun seorang cakap dhaif. Kita jangan buat kajian sekarang ini konon-konon temui hadis dhaif. Tak boleh tu. Tak boleh. Ganjil sekali. Kita nak lawan Imam Bukhari ke? Kita lebih pandai Imam Bukhari. Daruqutni pun tak. Daruqutni yang antara yang mengkritik Imam Bukhari, dia memang haib. Memang seorang pakar dia yang berwibawa. Kadang-kadang dia dah kritik riwayat-riwayat ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sebagai contoh, kita konon menjumpai hadis ini dalam Sahih Bukhari yang tidak dikritik oleh Daruqutni, kita cakap hadis dhaif. Maksudnya kita lebih handal Daruqutni. Kita boleh cakap kita lebih handal Daruqutni. Itu tidak boleh terima, tuan-tuan. Imam Bukhari sendiri pun, bila dia nak mengesahkan hadis itu, nak letakkan hadis kitab sahih, dia sebenarnya istikharah setiap hadis. Itu sejarah. Kita apa kita buat? Konon-konon yang kati, kita tak sebenarnya istikharah pun kita cakap hadis dhaif. Betul? Dari segi akal, tak masuk akal, kan? Imam Bukhari dengan lengkapnya, waraknya, ibadahnya terjaga, dia punya kajian dia, cara dia menjaga hadis terjaga, semua terjaga. Para ulama zaman itu, pakar-pakar zaman itu mengiktiraf dia. Baik, aku tak pernah tengok. Sebenarnya Imam Muslim cakap, aku tak pernah jumpa lah. Imam Tirmizi, aku tak pernah tengok orang paling hebat macam Imam Bukhari. Orang dia di Khurasan, di Iraq, apa sebab, tak pernah tengok orang begini guna ganjil. Sehingga kan anak murid kepada Imam Malik, Abu Mus'ab Az-Zuhri, Abu Mus'ab, anak murid kepada Imam Malik, dia sempat berjumpa dengan Imam Bukhari. Aku tak pernah tengok manusia seperti Imam Malik, melainkan Imam Bukhari ini, Muhammad bin Ismail. Aku tak pernah tengok manusia seperti Imam Malik. Dia nak pergi Imam Malik, sempat berguru, sempat meriwayatkan Muwatta Imam Malik, melainkan Imam Bukhari lah. Segitu. Dan kita tahu dalam sejarah perkembangan hadis, Imam Malik ni seorang yang sangat waspada dalam menyaring hadis di Madinah. Sangat waspada dan mempunyai syarat-syarat yang ketat. Begitulah perumpamaan Imam Bukhari. Dan pakar-pakar hadis seterusnya, dan seperti kita tahu, buku-buku hadis kurun ketiga Hijrah mempunyai kedudukan yang tinggi dalam mengesahkan sesuatu hadis. Imam Bukhari ialah kurun ketiga Hijrah. Masa permulaan kurun keempat Hijrah, ulama-ulama yang mengumpul kitab-kitab sahih macam Sahih Ibn Khuzaimah meninggal 311 Hijrah, Sahih Ibn Hibban meninggal 354 Hijrah. Ada hadis itu bercanggah dengan pakar-pakar penilaian pakar-pakar kurun ketiga Hijrah. Bagi contoh, Ibn Hibban kata hadis sahih dalam kitab Sahih Ibn Hibban, tetapi telah disahkan bahawa Imam Bukhari mendhaifkan hadis ni. Imam Yahya bin Ma'in mendhaifkan hadis ni. Imam Tirmizi mendhaifkan hadis. Tiba-tiba Ibn Hibban cakap sahih, kan? Kita kena ikut umat kurun ketiga Hijrah.
Dan kita akan dapati majoriti ulama atau semua ulama kita akan dia punya penilaian tu sama. Cakap dhaif, semua cakap dhaif. Tak ada pun cakap sahih. Mereka kadang-kadang ada kadang-kadang kes-kes tertentu hadis. Begitu sekali. Jadi untuk kita memudahkan untuk mengetahui kesalahan hadis ni, kita ialah mungkin kita ada masa sedikit, ada masa sedikit, ada sedikit duit, kita nak meningkat, nak masuk ke level seterusnya mengkaji hadis ni, bolehlah kita masuk masuk yang peringkat agak tinggi sedikit. Dan di situlah pakar-pakar hadis, pengaji-pengaji hadis zaman ini bermula kan, sedikit demi sedikit, dia tahap demi tahap, kita tak boleh meloncat terus. Tahap teman kita akan kenal macam mana perjalanan hadis Nabi sehingga sampai ke kita. Itu belum masuk manuskrip, baru manuskrip lagi kan. Manuskrip Sahih Bukhari ada masuk, ada tak sampai ada tinggi lagi, masuk manuskrip Imam Bukhari, macam mana sampai ke kita, macam mana Imam Bukhari sampai ke kita, melalui sanad mana, melalui periwayatan siapa. Bukhari ada banyak anak murid, tapi naskah Sahih Bukhari yang paling masyhur diriwayatkan oleh Farabi atau Firabi, anak murid Bukhari. Daripada Firabi pula anak murid dia Kushmihani meriwayatkan. Daripada Kushmihani ada bercabang-cabang, daripada mana disahkan. Kadang-kadang naskah-naskah tu ada sedikit perbezaan kan, disebabkan ditulis tangan kan, disebabkan mungkin tulisan tu mengelirukan, ingat sangka perkataan sekian, tetapi rupanya perkataan sekian, disebabkan tulisan tu agak sedikit mengelirukan, tapi tak banyak lah, ada juga sikit. Tapi macam kita cakap lah, hanya Al-Quran sahaja kitab yang tak ada kesilapan. Kitab manusia yang tulis dia guna sedaya upaya sebagai seorang manusia untuk menapis hadis. Ada hadis sahih daripada Nabi, ada sikit-sikit, kadang-kadang pun tidak memberi kesan besar pun kan. Kadang-kadang segi teknikal, kadang-kadang segi tulisan, kadang-kadang mana dulu, mana kemudian, tu je yang kita selain daripada itu, saya nasihatkan lah, dalam kadang-kadang nak beli, takkan nak beli Sahih Bukhari, Sahih Muslim, mahal ni juga, nak kena dua-dua ni. Ambil satu dulu, Sahih Bukhari, baca sampai habis, atau baca 2 ulang 2-3 kali. Sebab kita ada sejarah ulama mengulang-ulang baca cerita hadis berpuluh-puluh kali, bahkan beratus kali ada. Ahli-ahli hadis dia akan guru ni baca Sahih Bukhari habis, jumpa guru ni baca Sahih Bukhari depan dia habis. Semua Sahih Bukhari. Memang dia baca ulang-ulang hadis ni, berulang-ulang. Masa ada 50 kali, ada 20 kali, ada beberapa kali depan baca depan guru. Tak kira lah kita apa kita ada ni, macam tu sekali. Jadi bila kita ulang-ulang ni, ialah kita membaiki seingatan kita, apa yang ada minat kita dapat semak kembali. Kadang-kadang ganjil, kenapa kita nak ulang-ulang? Tapi memang macam tu. Ada di Andalus tu yang baca Sahih Bukhari berapa kali dalam hidup? 70 kali tunggu. Oh, jadi kita baca ulang. Macam kita baca Quran lah. Baca Quran, kata Quran, baca terjemahan, ulang balik, ulang. Dan percaya tu, kalau kita baca terjemahan Quran, baca terjemahan Quran, pertama habis khatam, lepas tu kita baca kali kedua khatam dengan terjemahan sikit, kita akan bertambah. Dulu kita tak pernah faham ayat ni, tak pernah terfikir. Itu yang saya cakap, itu berlaku pada diri saya sendirilah. Itu sampai kan, inilah mukjizat. Baca habis, baca lagi, ada lagi jumpa dia memuat, baca habis lagi, khatam. Jangan macam kalau saya ni tahu sikit bahasa Arab lah, faham sikit-sikit lah, tak faham satu batu lah, letak ayat yang mudah saja faham lah. Macam-macam timbul. Itu begitu juga macam kita hadis. Kalau tidak, macam mana ulama nak keluarkan fatwa kan? Keluarkan fatwa kata ada kalau cakap apa, idea-idea lain yang muncul dengan berdasarkan hadis yang sama.
Tahun ni kita jumpa hadis ni, kita keluarkan